seorang penganalisis dan juga merupakan ketua pegawai eksekutif bagi Institut IRIS. Saya perkenalkan di sebelah saya Tuan Syed Ahmad Ishraq Syed Ibrahim, yang juga merupakan seorang penulis yang buku yang beliau tulis ini buku yang berkaitan pada perbincangan kita hari ini. Buku yang mungkin saya boleh tunjukkan, buku Fast Tracking Politics, berkaitan tentang bagaimana pemimpin-pemimpin Asia bergantung kepada projek-projek daripada China untuk meneruskan legitimasinya. Selamat datang Tuan Syed. Terima kasih. Baik, baru-baru ini kita lihat Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong mengumumkan penerusan projek Israel dalam versi 3.0 yang disebut membawa semula kepada jajaran yang asal. Mungkin isu ni saya lihat masyarakat agak memandang ianya adalah satu isu yang agak tenggelam timbul. Sekejap ada, sekejap tiada. Di zaman BN berlaku sekian situasi, berlaku di zaman PH sekian situasi. Jadi apakah sebenarnya yang masyarakat di luar perlu faham terhadap projek Israel ni? Apakah sebenarnya gambaran yang mungkin Tuan Syed boleh gambarkan kepada masyarakat? Baik, terima kasih. Yang pertama, kita perlu melihat ICRL ni dalam perspektif bahawa ianya sebuah projek infrastruktur untuk memenuhi keperluan pembangunan yang didakwa oleh bagi mana-mana pihak yang merancang projek ni. Jadi maknanya atas dakwaan bahawa kita perlukan pembangunan, maka kita perlukan jalan raya, kita perlukan kereta api, kita perlukan hubungan mungkin dalam bentuk kabel telefon dan sebagainya. Jadi ICRL ini diletakkan dalam plan tersebut sebagai satu projek untuk membantu perhubungan ataupun menjana pertumbuhan ataupun pembangunan di dalam negara ini. Itu yang didakwalah. Jadi perkara ini sebenarnya disebutkan sejak awal, sejak zaman Datuk Seri Najib lagi, pada zaman Kerajaan Barisan Nasional, dan dikatakan merupakan sebahagian daripada keperluan untuk melaksanakan projek pembangunan koridor Pantai Timur. Jadi maknanya atas alasan bahawa pembangunan di Pantai Barat dan Pantai Timur itu tidak sekata, maka kita perlukan satu infrastruktur yang menghubungkan Pantai Barat dan Pantai Timur, dan mereka mengemukakan projek ini. Tapi pada awalnya sebenarnya tak disebut nama ICRL ni. Maknanya hanya sebut perlukan satu perhubungan. Okeylah, dari sudut itu betul lah. Jadi belum masuk cerita projek ICRL ini sendiri. Tapi tiba-tiba bila nak dekat dengan pilihan raya lah sebenarnya, nak dekat dengan pilihan raya yang ketika itu melihat tewasnya Datuk Seri Najib, projek ICRL ni dengan segeranya, ini antara projek yang kalau kita tengok, projek antara negara macam kita dengan China yang paling cepat dealnya. Dan memang betul projek ICRL ni telah diberikan kepada CCCC, satu syarikat milik kerajaan China, secara direct negotiation. Maknanya sepatutnya mana-mana projek-projek kerajaan kita kan, kita setelah kita dah rancang kan, kita dah tahu keperluan dia, maka kita akan buka kepada tender, maknanya untuk pemain-pemain tempatan, untuk memanfaatkan industri tempatan untuk masuk membangunkan benda ni. Tapi dalam kes ICRL terus direct negotiation, projek ini diberikan terus kepada CCCC, kerajaan, satu syarikat bawah kerajaan China, dengan butiran yang kita tidak ketahui pun ketika itu. Tiba-tiba diketahui, dimasyhurkan kepada publik, kepada awam, bahawa benda ini telah pun dimeterai, dan dikatakanlah akan menguntungkan rakyat, akan menjadi projek yang membangunkan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Jadi berlakulah tidak balaslah daripada orang ramai, dan akhirnya bila kerajaan Datuk Seri Najib jatuh, kerajaan PH ambil alih, antara salah satu yang diusahakan, yang dikatakan cuba untuk dijuarai oleh kerajaan PH ialah untuk memperbetulkan semula perbelanjaan besar oleh kerajaan ini. Jadi ketika dimeterai perjanjian antara CCCC dengan kerajaan Malaysia ni, jumlahnya mencecah 60 bilion. Ada yang kata 55 bilion, ada yang kata 60 bilion, dan ketika itu Tun Mahathir akhirnya melakukan siasatannya sendiri di bawah kerajaan PH, dan mereka mengatakan boleh cecah 80 bilion. Jadi maknanya sampai ke sudah tidak ada orang tahu betapa besarnya amount yang akan kerajaan belanjakan. Malah financing ataupun pembiayaan kepada projek ini juga datang daripada Exim Bank China, secara loan, secara loan dengan interest, maknanya bukan daripada duit kita. Kita pinjam duit daripada bank, daripada kerajaan China untuk kita biayai projek ni.